Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma 'allimna hari ini insyaAllah kita akan bincang tajuk yang lepas juga, masih lagi berkenaan dengan usul yang keempat, tapi tak sempat nak sediakan nota. InsyaAllah sekali lagi sempatlah, insyaAllah. Iaitu kita hari itu duduk bincang tentang usul keempat daripada 99 usul dirayat hadis. Berkenaan dengan usul yang keempat ni, hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dengan kedudukan malaikat dan mengaibkan mereka, seperti menampakkan mereka sebagai makhluk yang bodoh, telah tersalah dalam melaksanakan tugas, menderhakai Allah, melakukan dosa, yakni mereka tidak maksum dan sebagainya. Semuanya adalah palsu dan karut. Begitu juga dengan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menggambarkan para malaikat seperti katun-katun dan menyatakan kejadian mereka daripada selain nur. Jadi saya sebelum ni telah kemukakan dua contoh. Yang pertama berkenaan dengan hadis talqin, itu yang pertama. Di situ menampakkan malaikat terlalu bodoh, boleh diperbodohkan dan mudah ditipu, dan ini tidak mungkin berlaku, tidak sesuai dengan akidah Islam tentang malaikat. Kita telah bincangkan itu, contoh yang pertama yang telah saya berikan. Kemudian contoh kedua berhubung dengan kejadian malaikat. Kejadian malaikat dalam hadis-hadis disebutkan dengan jelas bahawa mereka dijadikan daripada nur, jin dijadikan daripada api, dan manusia dijadikan daripada tanah. Itu jelas. Tiba-tiba ada pula riwayat yang menyebutkan kejadian malaikat itu daripada benda lain. Antara contoh yang saya berikan sebelum ni, iaitu dalam hadis Syiah, dia kata bila seseorang itu melakukan mut'ah dan dia mandi junub, maka daripada setiap titik air yang dia guna buat mandi itu, Allah SWT jadikan 70 malaikat. Berdasarkan setengah riwayat 700 malaikat, yang mana kerjanya tak ada lain semenjak kejadian dia sampai ke hari kiamat ialah beristighfar untuk orang-orang yang melakukan mut'ah dan melaknat orang-orang yang tidak melakukan mut'ah sampai kiamat. Itu saja kerjanya. Jadi di situ disebutkan kejadian malaikat itu daripada air mandi junub. Ini tidak benar, tak betul. Sebab kejadian malaikat itu daripada nur, daripada cahaya, bukan daripada air mandi junub atau lain-lain, air mani ke apa ke. Tidak. Itu kalau kejadian manusia yang kemudian selepas Adam, memanglah. Tapi kejadian yang asal manusia daripada tanah, itu disebutkan dalam Quran. Kejadian manusia daripada nutfah, air mani pun ada juga dalam Quran. Itu untuk zuriat Adam lah. Tapi kalau malaikat itu langsung tak ada. Tiba-tiba dikatakan dijadikan daripada air tadi. Dan ini satu bentuk penghinaan sebenarnya terhadap malaikat, kerana malaikat itu hanya dijadikan daripada hasil perbuatan sumber, hasil perzinaan, kotor lah. Sedangkan malaikat itu makhluk yang suci, makhluk yang suci. Itu kita telah bincangkan juga dah sebelum ini. Sebab di bawah setiap usul saya akan kemukakan 3 contoh.
Di bawah setiap usul ada 3 contoh. Jadi 2 sudah lepas dah hari ni. InsyaAllah masih lagi berkenaan dengan malaikat, usul yang keempat. Di sini kita nak tengok sudut lain pula, iaitu dari sudut malaikat itu ada melakukan dosa pula. Dan ini tidak mungkin kalau malaikat itu dikatakan berdosa, tak boleh. Ini tidak berlaku. Kalaupun dia menyerupai manusia sekalipun, dia menyamar menyerupai manusia, namun dia tetap dengan sifat asal dia. Dia tidak ada nafsu, tidak ada makan, tidak minum, apalagi nak kita kata dia berzina, dia membunuh orang, dia minum arak, dia melakukan kekufuran, syirik dan sebagainya. Itu jauh sekali. Tidak mungkin seseorang Islam menerima konsep malaikat yang seperti itu. Tak ada dalam Islam. Kalau ada riwayat yang menyebutkan begitu, mudah saja, berdasarkan usul dirayat, tolak. Sebab kalau kita kaji pun, kalau kita tanya pun Quran, dia akan jawab sama juga. Nanti kita akan bincangkan tentang Harut dan Marut. Ini contoh yang ketiga. Ini contoh malaikat yang menjadi manusia kemudian telah melakukan maksiat, iaitu berzina, bunuh orang, minum arak dan sebagainya, dilakukan olehnya. Cerita ni popular. Antaranya kalau yang saya tengok ni, buka ni, nama kitabnya Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir. Israiliyat dan hadis-hadis maudhu' dalam kitab-kitab tafsir. Saya dengar cerita kitab ni ada terjemah dah. Ada. Jadi dalam tu ada, baca situ. Ada, kalau nak tambah lagi tu banyak lagi lah tempat-tempat lain. Kalau tentang Israiliyat ini, kalau saya tengok lah dalam tafsir Melayu, tak boleh lawan tafsir Al-Azhar, Prof Hamka tu. Sebab dalam tu pun dia ada sebut juga. Cuma ialah biasalah kitab ni ada sedikit, ada banyak, benda ni disebut sini, tak ada sebut benda ni, ada sebut di lain pula. Begitulah. Tapi asasnya, pokoknya cerita ni tidak berasal sama sekali. Karut, tidak benar, dan semuanya palsu. Tidak ada satu pun yang sahih. Sebab banyak sebab lah. Dari segi percanggahan dengan Quran, percanggahan dengan hadis, percanggahan dengan akidah Islam, banyak sangat lah. Dari segi logik pun tak masuk akal sama sekali lah. Itu berkenaan dengan Harut dan Marut. Ceritanya panjang, macam-macam lah. Versi ni tak sama, tapi lebih kurangnya dia ada persamaan lah. Begini ceritanya. Ni dalam ni ada sebut dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, Jami'ul Bayan, tafsir Tabari dan lain-lain, banyak tafsir. Boleh dikatakan ada sebut. Tafsir Ibnu Katsir pun ada sebut, tapi dia sebut dengan maksud dia nak kritik, dia nak komen. Jadi itu baguslah. Setengah-setengah tafsir tu ada sebut, tapi dia buat komentar, dia kritik. Setengah-setengah tu sebut gitu saja. Jadi ini mengelirukan. Sedangkan orang anggap itu kitab-kitab itu tafsir muktabar. Itu cukup mengelirukan. Jadi kita kena berhati-hatilah. Sebab itu setengah-setengah ahli tafsir, macam Hamka misalnya, saya perhati kalau tempat-tempat macam ni dia ada sebut. Baguslah kalau tafsir macam tu. Setengah-setengah tu dia tak mahu bincang benda tu, dia tak sebut. Tapi benda ni pentinglah kita tahu, sebagai satu usul yang tersendiri. Seperti yang saya sebut tadi, malaikat ni macam ni. Kalau ada menampakkan malaikat tu bodoh, malaikat melakukan dosa, malaikat tidak maksum, malaikat ni kejadiannya kotor, bukan daripada seperti yang disebutkan dalam hadis itu, semuanya tak boleh pakai. Kita ketepikan semuanya. Jadi elok kita bacalah juga. Dia sebut di sini, dia sebut di sini,
Suyuti dalam Durrul Mansur ketika mentafsirkan firman Allah SWT, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Situlah asasnya disebut dalam ayat itu Harut Marut. Daripada situlah yang ditarik sini, yang ditarik sini, macam-macam, dan kita akan bincangkan nanti apa maksud sebenarnya daripada ayat Quran itu, dan kita akan bincangkan juga hadis-hadis. Banyak riwayat, kata dia, kisah-kisah yang pelik diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali, Ibnu Abbas, Mujahid, Ka'ab, Rabi', Suddi, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Mardwai, Hakim, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Abi Dunya, Baihaqi, Khatib Baghdadi, Khatib ni Syarbini, dan lain-lain dalam tafsir mereka dan kitab-kitab mereka ada sebut. Baihaqi dalam Syu'abul Iman pun ada sebut. Setengah-setengah riwayat tu dalam Musnad Ahmad sendiri pun ada. Musnad Imam Ahmad tu ada. Jadi benda-benda ni mengelirukan, sebab kita tengok ni kitab-kitab ni kitab orang besar-besar ni, dan kitab-kitab ni dianggap sebagai kitab muktabar juga. Jadi kita kena faham, kitab muktabar ini bukan semestinya setiap satu yang ada dalamnya itu kita boleh pegang, buat pegangan. Apatah lagi untuk kita nak buat akidah, kena tengok juga. Sebab itu kita kena ada usul, ada prinsip, di mana kita dapat ukur nilai segala yang kita baca, yang berada di hadapan kita tu menggunakan kaedah tu yang tertentu, baru kita selamat. Kalau nak kira dari segi sahabat tu, berapa ramai tu ada sahabat, tapi sebenarnya ini dikaitkan dengan mereka saja, dikatakan mereka meriwayatkannya. Sebenarnya tidak pun, sebenarnya tidak, mereka tak terlibat pun. Kalau ada pun, ini satu kekeliruan yang sebenarnya sahabat-sahabat itu mengambil daripada ahli kitab yang telah memeluk agama Islam di zaman tabi'in. Bukan sahabat pun, macam Ka'bul Ahbar, apa semua tu, daripada mereka itulah benda-benda ni mari. Wahab bin Munabbih dan sebagainya, seperti yang kita telah bincang sebelum ni, itulah sumber-sumbernya. Jadi sahabat-sahabat ni bila ahli kitab masuk, mereka bincang-bincang lah, mereka bincang, tanya macam mana dalam yang kamu dulu, dia cerita lah daripada situ lah. Jadi orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni kaitkan cerita ni dengan sahabat-sahabat, lepas tu dikaitkan pula dengan Nabi, padahal tak ada daripada Nabi SAW. Sebenarnya tak ada langsung, dan itu kalau ada disebut zahirnya pun sebenarnya dhaif, tidak boleh dipertanggungjawabkan. Bahkan kita boleh kata itu semuanya maudhu. Jadi kesimpulannya, dia buat kesimpulan ni dalam kitab ni, kesimpulannya bila manusia ni dijadikan Allah SWT dan mereka melakukan dosa maksiat, ada yang kufur kepada Allah SWT, malaikat di langit kata, Rabbi hadzal alam innama khalaqtahum li'ibadatik wa ta'atik, dan seterusnya. Tidakkah kamu jadikan manusia ni untuk mereka beribadat kepadamu, taat kepadamu, sedangkan sekarang ini mereka sudah kufur kepadamu, mereka telah membunuh orang yang tidak sepatutnya dibunuh, makan harta haram, mencuri, berzina, minum arak. Jadi sampai malaikat itu mengutuk pula manusia tu, kenapa macam ni manusia ni, tidak seperti kejadian mereka. Dan mereka kira-kiranya tidak nak bagi kemaafan lah kepada manusia tu, gitu ceritanya. Ini kesimpulan yang dibuat daripada banyak riwayat-riwayat Israiliyat itu. Lalu dikatakan, kamu tak tahu kejadian mereka tu macam lain. Kalau kamu pun duduk di tempat mereka tu, yang ni kamu jadi manusia, tak ada jaminan juga. Tak ada jaminan juga. Ini disebutkan, lau kuntum makanahum la'amiltum mithla a'malihim. Kalau kamu jadi manusia, kamu akan buat macam tu juga. Mereka kata, subhanaka ma kana yanbaghi lana. Kita tak akan buat begitu. Jadi ada dialog tu, soal jawab dengan Allah SWT tu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bila dia kata begitu, gini, dah kalau begitu, kita cubalah. Cuba kamu pilih di kalangan kamu yang terbaik. Siapa?
Untuk aku jadikan dia buat sementara manusia. Nak tengok macam mana jadinya, boleh bertahan ke tidak. Lalu mereka pun pilih, tidak cuai dalam pemilihannya, sebab mereka pilih yang terbaik. Jadi siapa? Harut Marut. Itulah ceritanya. Padahal dalam Quran tadi sebut Harut atau Marut yang kita baca tadi. Betul ke ini ceritanya? Atau apa maksud sebenarnya? Jadi satu golongan orang Islam ni kerana terpengaruh dengan riwayat-riwayat Israiliyat itu, dia kaitkan Harut Marut yang tersebut dalam Quran tu dengan hadis ini, dengan Israiliyat ini. Maka jadi punahlah, rusak agama. Jadi itulah benarnya yang kita nak tahu ni, malaikat ni. Jadi bila begitu, Harut Marut itu diturunkan ke bumi, dan dijadikan dia tu mempunyai nafsu, keinginan seperti manusia. Lalu disuruh supaya mengabdikan diri kepada Allah, terima Allah sebagai Tuhan yang Esa dan sebagainya, jangan syirik dengannya. Mereka dilarang daripada membunuh orang, makan harta haram, mencuri dan sebagainya, seperti manusia lah, seperti manusia dan jin. Tak apalah, bila begitu beberapa lama mereka berada di bumi. Dalam masa tu mereka baiklah, baik lagi, baik. Tiba-tiba ada, lama kelamaan dia ada seorang perempuan, sentiasa ada perempuan ceritanya. Kalau dulu Nabi Daud pun gitu juga kan. Perempuan di sini dalam berdasarkan ni yang dia ambil ni, perempuan yang cantik bagaikan bintang Zuhrah. Disebut bintang Zuhrah. Setengah-setengah riwayat menyebutkan tidak, bintang Zuhrah tu sendiri tu mari Tuhan jadi berupa manusia, perempuan yang sangat cantik. Tapi berdasarkan yang ni, perempuan itu cantik seperti bintang Zuhrah. Begitu. Mereka ceritanya, bila perempuan itu pergi kepada Harut Marut tadi, dia sudah ada nafsu dah, sudah seperti manusia dah. Dia orang kata terpesona lah, terpikat hati dengan perempuan itu. Lalu mereka ceritanya, mereka nak melakukan perbuatan sumban dengan perempuan itu, dengan yang dikatakan Zuhrah tu. Tapi Zuhrah tak mau. Zuhrah tak mau. Jadi macam-macam cerita, banyak versi. Ada yang mengatakan Zuhrah minta, kamu ajar dulu apa yang rahsia kamu tu, daripada malaikat boleh jadi manusia, daripada atas boleh ke bawah, daripada bawah boleh ke atas tu, bila-bila masa saja kamu macam mana, kamu bagi rahsia tu. Ada yang kata begitu, ada yang kata tidak, dia suruh ucapkan ucapan syirik. Kalau kamu ucapkan itu boleh, kalau tidak, saya tak akan menyerahkan diri saya lah kepada awak, gitulah. Dalam versi yang lain pula, dia sebut sini, dia bawa keluar berhala kepada Harut Marut itu. Kamu sembah ni dulu, kalau kamu boleh sembah boleh, kalau tidak tak mau. Malaikat tu Harut Marut pun kata mana boleh macam tu, dia tak mau terima lah. Lalu pergilah perempuan itu, menghilang perempuan itu. Bila jumpa pula, dia minta pula, nak dia supaya ikut dia lah untuk buat perbuatan sumban. Dia kata macam lain pula alasan dia. Kamu bunuh orang lah. Pada ketika yang lain dia ada cerita, dia bawa bayi. Lepas tu bila nak kepada dia kata, kamu bunuh dulu budak ni, bayi ni. Kalau kamu boleh bunuh, tak apalah. Dia tak mahu. Dia tak mahu. Malaikat tu tak mahu. Jadi bila begitu, macam-macam tawaran dia tu. Kalau kamu begini, kalau kamu begini. Akhir sekali dia kata, kalau kamu minum arak boleh. Dia fikir, di situ dia fikir, daripada bunuh orang, daripada berzina, daripada itu ini, baik aku minum arak. Kalau minum arak, ringan dia berasa. Jadi dia pun minum arak. Bila minum arak tu mabuk itu, dia berzina dengan perempuan itu, dia bunuh budak tu, dan dia buat yang lain-lain semua dia buat.
Bila begitu, Allah SWT pun takap dia lah, kira-kiranya hukum dia lah, bagi pilihan. Itu ceritanya, bagi pilihan, sama ada dia nak dihukum di akhirat atau nak dihukum dalam dunia. Bagi pilihan, terpulang kepada dia. Jadi mereka pilih siksaan dunia, tak mau akhirat. Lalulah dia dihukum dengan kaki ke atas, kepala ke bawah, tergantung begitu sampai kiamat katanya. Di mana? Di Babylon, dekat Iraq sekarang, dekat Iraq. Di situlah dia dihukum lah sampai kiamat. Adapun Zuhra tadi, Tuhan kutuk dia, terbang naik jadi bintang Zuhra. Itulah ceritanya, terbang naik jadi bintang Zuhra. Lalu sedarlah malaikat-malaikat semua bahawa memang betul manusia ni patutlah boleh dia terpesong, boleh dia tersasul, dengan sebab kejadian dia tu macam lain. Tuhan panggil sekejap yang kepada buat kita, dah jadi dah macam tu. Jadi patutlah, barulah mereka faham. Jadi kira-kiranya Allah SWT nak bagi faham kepada malaikat lah. Mereka tu tak faham sebelum ni, duduk takwil begitu begini, duduk kritik Tuhan begitu begini. Jadi Tuhan bagi macam tu, barulah mereka nampak betul memang manusia tu kuat dan tu kira tu macam tu. Dia boleh taat lagi, walaupun dia ada melakukan maksiat mungkin sikit sebanyak, ada melakukan dosa, tapi dia bagus tu macam tu. Barulah dia tahu. Kira-kiranya begitulah. Itu ceritanya. Baiklah. Ni kita ambil tadi, dia buat kesimpulan. Ni kita ambil dalam Musnad Ahmad, dalam Musnad Ahmad ada satu riwayat daripada Abdullah bin Umar. Ini dikaitkan dengan sahabat. Sebab kita kan ini 99 usul dirayah hadis. Jadi kita kena tengok dari sudut hadis lah, yang dikatakan hadis tu sejauh mana, betulkah, adakah di dalam kitab mana. Memang ada, memang ada. Sebab itu dalam kitab-kitab, terutamanya kitab-kitab yang besar kan, memang dia ada bercampur bau lah. Walaupun kitab Musnad Ahmad sekalipun, itu tidak ada jaminan bahawa semua yang ada dalam itu betul-betul sahih dan boleh dipakai. Tidak ada yang dhaif, tidak ada yang maudhu', tak ada jaminan itu. Siapa yang kata begitu, dia berarti dia jerat leher dia sendiri. Tak boleh, dia akan kena, dia akan bertemu. Memang ada pun. Contohnya ni, contohnya, dan banyak lagi yang lain. Jadi Abdullah bin Umar, dia kata dia dengar, siapa macam tu, dia dengar Rasulullah SAW kata, ini versi lain pula, bila Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, mana asalnya duduk dalam syurga, lepas tu turun ke bumi, malaikat-malaikat kata, oh Tuhan, macam mana kamu jadikan manusia yang melakukan kerosakan di bumi dan menumpahkan darah seperti sebut dalam Quran itulah, wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik, itu sama juga dalam hadis ni, tempatnya sama. Kami pula duduk bertasbih dan mentakdiskan engkau sentiasa. Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, sama seperti dalam Quran surah Baqarah tu, aku tahu, lebih tahu daripada kamu. Malaikat pun kata, kami ni lebih taat kepada kamu, lebih taat kepada kamu daripada anak Adam, jadi daripada manusia. Maka kata Allah pada malaikat, kamu bawa mari dua malaikat, dua orang malaikat di kalangan kamu, bawa mari. Nak tengok sejauh mana kamu boleh bertahan kalau kamu jadi manusia. Jadi kami nak tengok apa kamu akan lakukan. Mereka pun kata, baiklah Tuhan. Harut marut, dia pilih. Situ pun ada cerita harut marut juga. Jadi bukan satu dua. Kalau nak disebut sebagai hadis, bukan satu dua, banyak. Tapi banyak pun tidak berasas, tak boleh pakai. Jadi ceritanya, diturunkanlah mereka ke bumi
Dan bintang Zuhrah ditukar menjadi perempuan yang paling cantik. Perempuan tu mari berjumpa dengan dia. Dia pun ringkas ceritanya minta perempuan itu supaya melakukan perbuatan sumban dengan mereka. Perempuan tu kata, tak boleh. Mana boleh? La wallah, tak boleh. Hatta takallama bihadhihi al-kalimah min al-isyraq. Kamu kena ucapkan ucapan ini dulu, ucapan syirik. Malaikat tu kata, Harut Marut tu kata, mana boleh, kita nak syirik dengan Allah, tak boleh sama sekali. Jadi Zuhrah tadi pergi menghilang. Lepas tu dia mari bawa dia dukung budak bayi pula. Mereka minta lagi supaya dia turut mereka untuk melakukan perbuatan sumbang untuk berzina lah, untuk berzina. Dia kata tak mahu, mana boleh, dia kata. Kalau nak juga boleh kamu bunuh budak ni, bayi ni. Jadi lebih kurang cerita tu ada banyak juga persamaan. Malaikat tu kata mana boleh, kita tak boleh bunuh orang sama sekali. Jadi perempuan itu pun menghilang pula. Lepas tu dia mari pula bawa satu mangkuk arak. Jadi adalah beza-beza tu tempat-tempat tu, bawa arak. Bila mereka minta dia ni supaya turut ikut melakukan perkara yang sumbat, perempuan tu kata boleh dengan syarat kamu minum arak. Jadi akhirnya pun mereka pun fikir arak tu lebih ringan nak banding dengan yang lain-lain. Nak syirik berat, nak bunuh orang berat, walaupun bayi pun. Tapi kalau minum arak ni ringan dia berasa. Lalu mereka pun minum. Bila minum tu mabuk, dia telah berzina dengan perempuan itu dan bunuh bayi itu. Begitulah, akhirnya dia sedar. Bila dia sedar, dua-dua tu sedar, perempuan tu pun kata, nampaknya kamu tak ada tinggal satu pun, semua kamu lakukan yang selama ni aku minta kamu buat, kamu tak mahu. Satu-satu sekarang ni kamu buat semua dah. Lepas tu ringkas ceritanya, mereka diberi pilihan sama ada nak diseksa di dunia atau di akhirat. Mereka pilih seksaan dunia. Mereka pilih seksaan dunia. Itu satu riwayat. Satu lagi riwayat daripada Nafi'. Dia cerita daripada Ibnu Umar. Ini ada dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ada. Jadi Nafi' kata pernah dalam satu perjalanan saya bersama dengan Ibnu Umar. Tiba-tiba Ibnu Umar kata di satu penghujung malam, dia kata, wahai Nafi', tengok bintang merah naik dah kah? Muncul dah kah bintang merah? 2-3 kali dia tanya gitu. Mana sekejap dia tanya, tak ada lagi. Lepas tu tanya pula 2-3 kali. Kemudian akhir sekali saya kata, naik dah. Ini sudah muncul dah bintang itu. Dia pun kata, la marhaban wala ahlan. Tiada selamat datang kepada bintang itu. Dia kata, Ibnu Umar kata, tiada selamat datang. Mana biasanya kita kalau mari kan, orang datang, kita mengalung-alungkan kedatangan dia, kita kata selamat datang. Ini tiada selamat datang kepada bintang tu. Lalu Nafi', murid dia tu, kata, kenapa Tuhan kata begitu? Bukankah bintang itu hanya satu makhluk kejadian Allah SWT yang tunduk dan patuh dan mengikut arahan Tuhan? Kenapa Tuhan sampai kata begitu? Kenapa Tuhan sampai kata begitu? Lalu dia kata, sebenarnya yang saya kata begitu bukan saya kata sendiri, saya dengar sendiri daripada Rasulullah. Jadi dikaitkan dengan Rasulullah juga. Rasulullah sendiri pun kata macam itu. Jadi kalau saya kata tu pun tak pelik, sebab Rasulullah SAW kata begitu. Kata begitu.
Lepas tu baik. Apa dia kata? Ini naik dah. Kemudian apa ni, murid dia Nafi' kata subhanallah, ini bintang yang menurut perintah Allah, dan Allah jadikan dia tu taat kepada Allah. Dia kata dia dengar Rasulullah SAW sendiri kata. Rasulullah kata apa? Malaikat-malaikat pernah berkata, oh Tuhan, macam mana engkau boleh sabar menghadapi manusia yang banyak melakukan dosa dan maksiat? Malaikat tu kata. Ini lafaz dia lain, lafaz dia lain. Tuhan pun kata, sebenarnya aku uji mereka, kamu tidak, sebab itu kamu tak tahu. Aku tidak jadikan begitu. Malaikat tu kata, tidak, kalau kami jadi seperti mereka, jadi manusia, kami tak akan derhaka pun kepada kamu. Jadi Tuhan pun kata, kalau begitu kamu pilihlah dua orang, dua malaikat di kalangan kamu. Jadi mereka pun tidak cuai lah dalam memilih. Jadi pilih, dapat Harut dan Marut. Gitu ceritanya. Jadi kedua-dua cerita ini, kalau kita perhatikan, kedua-dua cerita ni, kalau kita perhatikan, dia ada dari sudut riwayat. Kalau kita perhatikan dari sudut riwayat dulu, kita tengok, lepas tu kita tengok dari sudut dirayat pula. Dari sudut riwayatnya, di dalam hadis yang pertama tadi, yang ada dalam Musnad Ahmad dan lain-lain itu, ada juga dalam Syu'abul Iman, Imam Baihaqi, dia ada perawi yang bernama Musa bin Jubair Al-Ansari. Musa bin Jubair Al-Ansari. Dalam kitab Taqrib At-Tahdzib, Hafiz Ibn Hajar mengatakan dia ni masturul hal. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dia kata masturul hal. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib dia menulis begini, iaitu peringkat atau golongan yang ketujuh daripada perawi-perawi ini, iaitu orang yang walaupun ada ramai, bukan seorang yang meriwayatkan daripada dia, tetapi dia tu sendiri tidak dipercayai, bukan orang yang kepercayaan. Jadi perawi yang seperti ini diisyaratkan dengan lafaz mastur atau majhulul hal. Perawi yang majhul, tidak diketahui. Perawi yang latar belakang dia yang sebenarnya, yang sepenuhnya tidak diketahui. Jadi bila begitu, bila ada perawi yang majhul dalam sesuatu sanad hadis, maka dia jadi dhaif, sekurang-kurangnya dhaif. Itu kalau kita ambil kira dari segi sanad. Kalau ambil kira dari segi dirayah, dia boleh pergi jauh lagi daripada itu. Dia tidak dhaif, dia maudhu' ni, karut, palsu. Dia adalah rekaan manusia. Ibnu Qattan mengatakan la yu'rafu haluhu, tidak diketahui keadaannya. Tetapi ada imam seperti Imam Ibnu Hibban, dia kata ni perawi thiqah, termasuk dalam perawi thiqah, perawi yang boleh dipercayai, perawi yang boleh dipercayai. Jadi kita perlu faham yang pertama sekali berkenaan dengan kedudukan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban banyak perawi-perawi yang bermasalah, dia kata thiqah. Dalam istilah ulama hadis, mereka panggil ini perawi cara macam ni, ulama yang macam ni mutasahil, yang mudah lulus. Kalau pemeriksa dia mudah lulus, tak buat apa pun, banyak salah pun lulus juga. Ada yang mutasyaddid, penilai ni, perawi-perawi ni, dia ada yang mutasyaddid,
yang ketat sangat, susah. Nak lulus dia payah. Ada yang sederhana. Jadi Ibnu Hibban ini termasuk dalam yang mudah, mudah nak lulus. Dengan sebab itu Hafiz Ibn Hajar tak kisah pun. Ibnu Hibban ada kata begitu, dia tetap kata ini perawi mastur yang tidak boleh kita terima riwayat dia. Walaupun Ibnu Hibban kata thiqat, tapi Ibnu Hibban ada juga kata sesuatu tentang dia yang menimbulkan keraguan. Maknanya kita tengok Ibnu Hibban yang mudah tu pun ada juga benda yang dia sebut. Jadi apatah lagi dengan orang lain. Kalau orang lain tu lagilah. Macam Ibnu Hibban tu pun dia kata yukhti'u wa yukhalif. Ini perawi ini banyak melakukan kesilapan. Dan dia banyak meriwayatkan hadis bercanggah dengan riwayat perawi-perawi lain yang kuat. Itu kedudukan perawi. Artinya ada masalah jugalah. Menurut Ibnu Hibban pun dia ada masalah juga. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi macam ni tidak mungkin kita boleh terima. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan satu makhluk, satu kejadian Allah SWT yang sangat tinggi kedudukannya. Kalau sahih sekalipun riwayat itu bercanggah, kita kena ketepikan. Sebab apa? Kita tak boleh lawan Quran, dan kita tak boleh lawan hakikat akidah. Dalam akidah kita tu kedudukan malaikat itu di mana. Jadi dengan sebab ada riwayat macam ni, kita tak boleh pakai. Itu kalau kita tengok dari sudut sanad dia. Kalau tengok dari sudut dirayat, kita tengok malaikat tu nampak bersoal jawab mudah saja, berdialog dengan Tuhan. Tuhan kata gini, dia kata gini. Macam dia menyanggahi. Kata-kata Allah SWT ini tidak sesuai dengan sifat malaikat itu, dan bercanggah dengan gambaran yang Allah berikan sendiri di dalam Quran tentang malaikat, iaitu la yasbiqunahu bil qaul. Mereka ni tidak mendahului Allah dalam percakapan apa-apa. Dia dengar saja. Tak ada kata Allah kata gini, dia kata gini. Allah kata dia lebih tahu, Allah lebih tahu tentang mereka. Dia kata kami lebih taat kepada kamu, nak banding dengan manusia, nak lawan begitu, dalam bentuk lawan begitu. Itu bukan sifat malaikat. Ini kita tak ambil kira harut marut. Malaikat betul-betul ketika dia malaikat tu, yang ramai-ramai tu, dia cakap macam tu dengan Allah, itu tidak mungkin. Itu dari sudut dirayat. Kita kena tahu malaikat tu, malaikat tu kejadiannya macam mana. Dia bukan macam tu. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran disebutkan la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat-malaikat itu tidak mendahului Allah dalam percakapannya. Kalau bercakap dengan Allah, dia dengar. Nak kata dia bangkang ataupun dia galang, kita kata galang, apa ni kata-kata Allah itu bukan cara mereka. Wahum bi amrihi ya'malun. Kerja mereka hanya buat apa yang Allah perintahkan. Itu kerja mereka. Tiba-tiba dalam cerita tadi kan, banyak tu soal jawab dia. Yang Tuhan tak kata apa-apa lagi, dia sudah kata. Itu tak kena macam tu. Bukan sifat malaikat. Kemudian kalau kita tengok yang keduanya, ia bercanggah dari segi dalam Quran, dalam surah Baqarah disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan seterusnya. Kalau kita baca ayat tu, Tuhan cerita dia nak jadikan khalifah di muka bumi ni. Lalu malaikat dia tahu dah, lebih kurang kira-kiranya Allah SWT bagi tahu dah lah kepada mereka sifatnya begini-begini. Lalu malaikat itu kata, tanyalah. Lepas tu bila Allah SWT kata dia nak buat macam ni, aku lebih tahu, maka malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau wahai Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa ilmu selain daripada apa yang kamu berikan kepada kami. Jadi dia menurut, dia ikut. Tiba-tiba di sini setelah diberitahu tu tentang kelebihan Adam dari segi ilmu, dia masih lagi duduk bersoal. Itu bercanggah dengan Quran.
Jadi mengikut salah satu usul dirayat ialah hadis itu bercanggah dengan Quran. Kalau kita baca Quran, dalam Quran sebut macam lain, dalam hadis macam lain. Dia tak boleh. Kalau dalam Quran kata malaikat dia maksum, tiba-tiba dalam hadis buat maksiat pula. Buat maksiat tu maknanya tidak maksum lah. Tak boleh diterima. Dengan sendirinya tertolak. Dengan sendirinya tertolak. Berdasarkan setengah-setengah riwayat tadi, dia ni dialog dia berlaku ni setelah dia turun ke bumi. Sedangkan berdasarkan Al-Quran, benda ni tak ada lagi di bumi ni. Cerita ni di langit. Cerita ni di langit, atau kita kata dalam surga. Cerita ni itu satu percanggahan yang lain pula. Yang keempatnya, kita nak kata malaikat ni telah melakukan satu kesalahan, satu dosa yang begitu besar, seperti berzina, bunuh orang, minum arak dan melakukan syirik. Ini tidak mungkin dapat diterima. Sebab apa? Bercanggah terus dengan sifat malaikat itu. Jadi kalau kita kata yang mereka maksum tu, kalau dalam rupa asal, dalam kejadian asal mereka, bila mereka ditukar menjadi manusia, bukan dalam rupa asal lagi, mereka tidak maksum. Tak boleh kata begitu. Sebab berapa banyak dalam Quran, walaupun malaikat itu dia berupa manusia. Cuba tengok ketika Nabi dia pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim ingat tetamu, apalah dia masak lah, dia panggang anak lembu. Nabi Ibrahim pun tak perasan lagi yang di malaikat. Bila dia hidangkan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilai nakirahum wa awjasa minhum khifah. Jadi bila tengok, dia kata silakan makan. Hulur lah makan, hulur tangan makan. Jadi tak hulur semua, senyap. Mula dia berasa ini pelik ni, sebab dia Nabi kan, dah selalu mari kepada mereka malaikat. Dia perasan tu lah, cepat lah, mudah dia faham tu keadaan itu, bahawa ini malaikat. Dan lepas tu memang malaikat pun bagi tahu lah, kita mari ni ada kerja lain. Jadi yang Nabi Ibrahim takut tu apa? Biasanya malaikat ni kalau mari-mari ini dia tidak mari saja ni, rupanya nak menghancurkan kaum Lut. Itu ceritanya. Jadi kita nak kata malaikat ini walaupun dalam rupa manusia dia melakukan maksiat, tak boleh. Sebab itu bercanggah dengan sifat mereka. Tentu sekali malaikat yang mari ke dunia ini, biasanya kalau kita dapat kesan dia, kita dapat berhubung dengan dia dalam rupa manusia lah, bukan dalam rupa dia yang asal. Kalau dalam rupa dia yang asal, macam mana kita nak tahu dia? Dia nak bagi wahyu kepada Nabi kita pun dalam rupa manusia juga. Walaupun begitu, dia tidak ada melakukan dosa. Jadi kita nak kata mereka melakukan dosa, itu satu kesalahan yang besar dari segi akidah dan bercanggah dengan Al-Quran. Sebab dalam Quran mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak melakukan maksiat terhadap Allah, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tak langgar lah, tak langgar. Kalau benda ni berdosa, dia tak buat. Benda ni maksiat, dia tak buat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang Allah perintahkan sahaja. Itu kerja malaikat. Itu kerja malaikat. Kemudian kita tengok pula ayat yang lain. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan mereka membawa kebenaran. Jadi kalau melakukan maksiat itu bawa kebenaran kau namanya. Kalau dia berupa manusia lagi mengelirukan. Sebab apa dia buat maksiat? Kalau orang tahu itu malaikat, mana malaikat pun boleh buat dosa. Itu lebih menggalakkan orang buat dosa. Dan mereka tidak bawa kebenaran. Kalau macam tu, bahkan malaikat telah membawa kebatilan, benda yang karut, benda yang bercanggah dengan agama, ini tidak mungkin berlaku. Jadi kalau ada riwayat yang menyebutkan malaikat ini menderhakai Allah, melakukan dosa, kita mesti tolak. Dan itu dari sudut dirayat, kerana bercanggah dengan Quran.
Kalau kita perhatikan kisah-kisah ni, banyak dalam riwayat disebutkan bahawa benda ni berlaku setelah Nabi Adam baru diturunkan ke bumi. Ketika tu manusia belum lagi ada ramai, tak ramai lagi. Tiba-tiba perempuan ini mari. Kalau kita terima perempuan ini mari daripada bintang Zuhrah, yang karut lah, tak apalah, kita terima. Dia mari seorang. Macam mana pula dia dapat anak? Ada anak tu. Anak tu anak siapa yang dia bawa tu? Sedangkan manusia hanya sedikit saja pada masa tu. Anak tu anak siapa yang dia suruh bunuh tu? Ini suatu yang mengelirukan. Dia tu isteri orang ke, atau siapa, anak siapa? Kalau ada Adam, tak ada pula dalam cerita yang lain anak Adam ni ada yang hilang, ada kena culik ke apa ke, tak ada sebut. Jadi anak tu mari daripada mana? Adakah mari tu sekali dengan bintang tu? Tidak, digambarkan dia ni macam perempuan yang cantik, tak ada anak dalam versi yang lainnya. Tiba-tiba anak tu ada macam mana? Anak dengan siapa? Itu kemuskilannya. Jadi ikut mana-mana pun riwayat itu tak boleh diterima lah. Dan riwayat yang satu lagi juga tak boleh diterima, sebab perawi-perawi dia sangat teruk kedudukannya. Antaranya ialah Sunaid bin Daud dan gurunya Farj bin Fadalah. Ini adalah perawi-perawi yang lemah, tak boleh kita terima dari sudut riwayat. Tapi untuk kita nak tahu ini sanad ini tidak sahih, sanad ini dhaif dan sebagainya, susah juga. Sebab itu termasuk dalam bab riwayat. Kita tak boleh nak guna akal, kecuali kepada yang belajar tu dia boleh tahulah, boleh buka kitab tengok ini perawi ini apa kedudukannya. Tapi kepada umumnya orang tak boleh nak menilai dengan perawi-perawi ini sebab mereka tak kenal. Sebab itu kita cuba perkenalkan satu usul lain yang diterima oleh ulama daripada dulu lagi, cuma tidak dikumpulkan begini, dalam bentuk begini, iaitu dengan cara guna logik saja. Guna logik. Jadi kalau kita kira logiknya dari segi riwayat-riwayat tadi, banyaklah benda-benda yang bercanggah dengan akal, Jadi macam mana pula kejadian Zuhrah tu daripada bintang, daripada bintang. Gini, kalau manusia anak cucu Adam, bila dia jadi manusia tu? Bila? Sebelum Adam ke selepas Adam? Kalau selepas Adam, adakah manusia ni yang terkecuali daripada anak cucu Adam? Adakah begitu? Dan adakah dalam Islam ni kepercayaan benda yang lain dia jadi kena sumpah dan sebagainya jadi manusia? Tak ada begitu. Ini dari segi logiknya tak boleh diterima. Tak boleh diterima. Kemudian setelah tiba-tiba bila melakukan kesalahan itu, dia terbang pula jadi nabi. Jadi mengikut riwayat-riwayat ni, dia kata sebab apa dia terbang? Dia dah dapat rahsia daripada dua harut marut malaikat itu. Malaikat tu dah bagi tahu pada dia, kamu kena begini. Kamu boleh naiklah ke atas. Jadi seseorang Zuhrah tu asalnya manusia. Untuk jadi bintang duduk di atas langit, dia mesti belajar sesuatu. Dan dia telah belajar, telah dapat itu. Sebab itu dia telah serah diri dia kepada dua malaikat itu, sebab dia sudah dapat ilmu tu. Sebenarnya dia nak pergi ke sana. Baik, kita kemuskilan untuk apa dia pergi ke sana? Untuk dilihat saja oleh orang, bintang merah, begitu. Untuk apa? Kalau dia jadi manusia terus lagi baik. Atau kerana dia dikutuk, dilaknat oleh Allah, maka jadi bintang. Kalau macam tu, apa perlu dia belajar apa-apa dengan malaikat tu? Buat saja maksiat, dia akan dicampur oleh Allah SWT jadi bintang. Jadi bintang tu satu kemuliaan ke atau kehinaan? Itu banyak perkara yang timbul tu. Dia nak cerita tu lebih ke perempuan itu. Kalau lebih, maknanya dengan melakukan maksiat, manusia ni boleh jadi lebih. Kalau kurang, jadi untuk apa jadi bintang tu? Bintang yang dipuja, cantik. Kalau jadi manusia pun mati juga. Kalau jadi bintang itu lebih lama, lebih lama wujudnya orang boleh lihat. Jadi itu satu kelebihan.
Di mana penghinaannya? Kalau nak menghina lah, maksud menghina, sepatutnya lenyap lah. Ini tidak lenyap. Semakin dapat dilihat, dipuja oleh manusia. Itu benda yang bercanggah dari segi logik. Benda-benda macam itulah yang kita katakan usul dirayat. Jadi imam-imam hadis seperti Imam Ahmad, Abu Daud, Abu Hatim, Nasai dan lain-lain mengatakan perawi ini dhaif. Farj bin Fadalah pula begitu juga. Ulama-ulama guru dia, ulama-ulama kata dhaif juga. Dan dia banyak mengambil hadis-hadis yang mungkar daripada perawi-perawi yang muktabar. Maknanya dia ni mengelirukan orang. Riwayat tu riwayat yang tidak sahih, yang mengarut, tapi dia kaitkan dengan orang-orang yang baik-baik. Ini termasuk dalam kejahatan manusia ni, perbuatan seperti itu. Jadi orang macam ni yang meriwayatkan benda-benda ni. Macam mana kita nak pakai? Imam Bukhari dan Muslim mengatakan dia ni mungkarul hadis. Mana riwayat dia banyak bercanggah dengan riwayat orang lain yang kuat. Abu Hatim dan Hakim mengatakan tak boleh buat dalil, tak boleh buat dalil, buat hujah hadis dia. Abdul Rahman bin Mahdi mengatakan penduduk Hijaz mengatakan riwayat dia mungkar, dan riwayat dia ni sudah diselewengkan. Jadi orang yang menyelewengkan hadis ini. Ibnu Hibban mengatakan, Ibnu Hibban yang mudah lulus itu pun kata dia ni selalu tukar sanad, dia pandai reka sanad. Kemudian dia bawa hadis-hadis yang lemah, dia kaitkan dengan sanad yang sahih, yang kuat. Jadi teruk kerja dia ni. Orang yang macam ni kerja dia jahat sehingga mengelirukan orang ramai, benda yang tidak ada asas sehingga orang kata ini satu hadis yang sahih. Ini besar kesalahannya. Bahkan ada ulama mengatakan dia ni pereka hadis. Pereka hadis. Bahkan kalau kita perhatikan berdasarkan riwayat yang lain, juga cerita tadi juga daripada Salim, anak Ibnu Umar. Tadi riwayat itu daripada Nafi', murid Ibnu Umar, bekas hamba dia yang beriwayatkan, yang cerita tadilah. Dia kata aku dengar Nabi itu. Tapi berdasarkan riwayat anak dia Salim, ia diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abdul Razzaq dalam musannaf dia dan lain-lain. Dia kata Ibnu Umar sebenarnya ambil cerita ni daripada Ka'ab al-Ahbar, bukan daripada Nabi. Ini sebenarnya Israiliyat daripada Ka'ab al-Ahbar, bukannya daripada Nabi SAW. Tapi jadi keliru sehingga jadi macam Nabi yang cerita, padahalnya ini cerita Israiliyat. Dalam Sufyan Ats-Tsauri, Musa bin Uqbah dan lain-lain, ada riwayat Salim daripada Ibnu Umar. Dia kata Ibnu Umar nukil ini sebagai cerita yang dibawa oleh Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dia pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kalau kita sangka baiklah, sebab ulama-ulama mengatakan dia ni orang baik juga, kita sangka baiklah, maka apa tujuan dia sebar benda-benda macam ni? Yang munasabah kita nak terima lah. Kita kata dia oleh kerana dia ada pengalaman dia pendeta, orang nak tanyalah macam mana fahaman dia dulu. Jadi dia cerita. Bila dia cerita daripada situ, orang tahu bukan dengan maksud dia nak sebar fahaman itu, nak mengubah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak, bukan dengan maksud itu. Tapi lama-kelamaan dia jadi mengelirukan, sehingga akhirnya apa yang diceritakan oleh dia itu dianggap sebagai hadis Nabi pula. Sebagai hadis Nabi pula. Jadi yang ini lebih sahih. Dia kata riwayat Salim daripada Ibnu Umar bahawa ini kata-kata Ka'ab al-Ahbar. Dia kata hadza asahhu wa asbatu ila Abdullah bin Umar min al-isnadain al-mutaqaddimain. Lepas tu dia sebutlah Salim lebih kuat dalam meriwayatkan sesuatu hadis daripada ayah dia berbanding maula kepada Ibnu Umar, iaitu Nafi'. Jadi kata-kata Ibnu Umar itu raja'a ila naqli Ka'bil Ahbar an kutubi Bani Israel. Itulah yang ulama-ulama kita sebut yang sebenarnya cerita ni cerita Ka'bil Ahbar, bukan ada kena-mengenanya dengan hadis Nabi SAW.
Kemudian kita kena tengok pula ya, punca kepada cerita ni, yang dikaitkan cerita ni dengan harut marut, dan harut marut tu malaikat, mana asalnya? Seperti saya sebut tadi, iaitu Quran asalnya. Dan kerana silap memahami Al-Quran itu, jadi mudah satu golongan daripada kita menerima riwayat-riwayat Israiliyat tadi. Kalau mereka faham dengan baik apa yang tersebut di dalam Quran itu, nescaya mereka tak perlukan riwayat-riwayat seperti ini. Quran itu sendiri sudah selesai, sudah menyelesaikan segala masalahnya. Quran itu sendiri. Ayatnya di mana? Di dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Itu ayatnya. Di situlah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, dan seterusnya panjang ayat tu. Itulah ayatnya. Jadi ayat tu kalau kita tengok, dia cerita tentang zaman Nabi Sulaiman. Mereka ikut apa yang diajar oleh syaitan-syaitan semasa pemerintahan Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir. Sebab orang-orang Yahudi ni kata Nabi Sulaiman itu dapat kuasa yang besar begitu, luar biasa tu, dia pakai ilmu sihir. Dia dapat dengan ilmu sihir. Dan nak dapat ilmu sihir itu asasnya kekufuran, kufur kepada Allah. Ini benda ni bukan Israiliyat dulu saja ada sebut begitu. Bahkan dalam Bible yang ada sekarang ni pun sebut macam tu juga. Nabi Sulaiman ni jadi kafir. Nabi Sulaiman jadi kafir. Nabi SAW dengan Quran yang dibawanya mari bersihkan benda-benda itu, bahawa Nabi Sulaiman ini bukan kafir, dia orang Islam. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tak kafir, tak pernah kafir. Bahkan dia seorang Muslim. Cuma tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi ni sampai dia kata Nabi-Nabi ni ada yang jadi kafir. Antara yang jadi kafirnya apa? Nabi Sulaiman. Kerana dia sanggup dengan menggunakan sihir yang penuh dengan kekufuran itu untuk meluaskan kuasanya, untuk berkuasa terhadap manusia, bukan manusia saja, jin dan lain-lain. Jadi dia kata guna kuasa sihir. Jadi Al-Quran itu sebut dalam ayat tu, nak ceritanya Nabi Sulaiman ni bukan memerintah, bukan menguasai dunia dengan sihir. Sama ada itu mukjizat atau kurniaan Allah kepadanya, dalam keadaan dia seorang yang taat dan patuh kepada Allah. Itu nak cerita je. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin alladhina kafaru. Tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Syaitan-syaitan yang menjadi punca kepada ilmu sihir, itulah yang kafir. Itulah yang kafir. Bukan kita kata Nabi Sulaiman bukan kafir. Yang kafirnya syaitan-syaitan. Jadi orang-orang yang duduk belajar sihir itu, dia belajar dengan syaitan-syaitan itulah. Jadi Allah SWT nak ceritanya ada dua di sini, iaitu satu ajaran Nabi-Nabi, ajaran Nabi-Nabi bawa tauhid, dan satu lagi ajaran syaitan, iaitu dia bawa sihir dan lain-lain ajaran yang karut. Itu adalah ajaran syaitan. Itu dua, ada dua. Jadi Allah SWT nak kata, kalau kata Nabi, Rasul, dia tak ada bawa ajaran syirik. Yang ada bawa ajaran syirik dan kufur hanyalah syaitan.
Jadi orang yang di zaman Nabi Sulaiman itu berlomba-lomba mencari ilmu sihir itu, dia berguru dengan syaitan, bukan berguru dengan Sulaiman. Sulaiman sendiri tak amalkan sihir yang mengandungi kekufuran dan syirik itu, dan tidak juga mengajar orang ilmu sihir dan ilmu kufur itu. Itu ayatnya ada di dalam surah Baqarah, iaitu ayat 102 ya, 102. Kalau nak tengok, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakain bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Itu ayatnya panjang, ayat itu panjang, iaitu 102 di dalam surah Baqarah. Jadi terjemahannya kita tengok sini dulu. Ini sebab ini yang menjadi punca yang orang bawa Israiliyat atas nama hadis itu, dia kononnya nak mentafsirkan ayat ini, tetapi telah tersasul. Apa tafsirannya sebenarnya? Apa maksud ayat ni yang sebenarnya? Adakah ia berkait dengan malaikat atau berkait dengan siapa? Dan salah satu punca berlaku kesilapan ialah dari segi mengikut setengah-setengah ulama lah, kerana tak kena dari segi i'rabnya. Dari segi i'rabnya, iaitu analisa nahwu dia tu tak tepat. Baik, sekarang ni kita terjemah dulu mengikut zahir dia, kemudian kita akan bincang yang ini, supaya jadi jelas, bersih apa-apa yang keliru tu. Mereka, maksudnya orang di zaman Nabi Sulaiman tu lah, mengikut apa yang diajarkan oleh syaitan di zaman pemerintahan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kufur, tidak kafir. Jadi seperti saya sebut tadilah, mereka dakwa Sulaiman ni kafir, pakai ilmu sihir. Jadi apa salahnya kalau mereka mengamalkan ilmu sihir, belajar juga ilmu sihir? Pemimpin mereka pun begitu juga. Walakinna syayatin kafaru, tetapi yang kafirnya ialah syaitan-syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajar manusia ilmu sihir. Siapa mengajar? Syaitan-syaitan. Sulaiman sebab dia nabi, dia rasul, dia tak akan mengajar ilmu macam tu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Di sini terletak, di sini yang jadi masalah. Sebenarnya tak ada masalah, tapi kerana keliru, salah faham, di sinilah jadi terheret kepada riwayat-riwayat Israiliyat tadi, sehingga timbul yang bukan-bukan kepercayaan tentang malaikat itu. Dan apa yang diturunkan, cuba berhati, ini satu terjemahan, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di Babil. Babil itu Babylon di Iraq. Harut, iaitu Harut dan Marut. Cuba tengok tafsiran terjemahan tadi kan menampakkan Harut Marut ni memang malaikat. Dan ilmu sihir itu macam diturunkan kepada dua orang malaikat. Malaikat itu duduk di bumi, dan diturunkan ilmu itu juga, selain daripada syaitan yang ajar, ilmu itu juga diturunkan kepada dua orang malaikat. Siapa dua orang malaikat itu? Harut Marut. Di mana duduknya? Babil. Babil itu atas dunia ni lah, dalam dunia ni lah. Itu satu terjemahan. Saya tak pasti terjemahan yang ada ni macam mana. Kalau terjemah macam tu, kena berhati-hati sangat. Kena berhati-hati sangat. Tak apa, kita terjemah dulu, nanti saya sebut satu terjemahan lagi, mengikut ahli tafsir, ini yang lebih tepat. Kemudian nanti balik, tengoklah tafsir. Di sini saya pun tak ada tafsir di sini. Kalau tafsir Melayu, terjemahan Melayu tu tak ada. Tengoklah macam mana terjemahan dia. Ada dia terjemah macam mana? Begitu. Begitu. Wa ma yu'allimani min ahadin,
tidak mereka berdua mengajar sesiapa pun, melainkan sebelum itu, sebelum dia mengajar tu dia kata, innama nahnu fitnah, sebenarnya kami ni ujian. Fitnah itu maksudnya ujian. Fala takfur, oleh itu janganlah kamu jadi kafir. Janganlah kamu jadi kafir, kami ini ujian. Kalau kamu terima ilmu ini daripada kami pun jangan jadi kafir. Dia pesan pula. Jadi kita kata sekali tengok, nampak sesuai lah kalau malaikat nak pesan jangan jadi kafir. Jangan jadi kafir itu sesuai lah, sebab dia malaikat. Takkan dia nak suruh orang jadi kafir. Tapi timbul masalahnya kan, dah kalau tak mau jadi kafir, tak suka orang jadi kafir, kenapa yang ajar ilmu tu? Dan kenapa pula ilmu tu diberikan kepada dia? Itu persoalannya. Fa yata'allamuna minhuma, lalu mereka belajar, yakni ilmu sihir itu daripada mereka. Belajar apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, iaitu kemahiran untuk memisahkan suami dengan isteri dia dan memperandakan keluarga, rumah tangga orang. Itu yang belajarnya. Jadi belajar dengan siapa? Dengan dia. Harut marut. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Padahal mereka tidak dapat memberi mudarat kepada sesiapa pun melainkan dengan izin Allah. Tak kira lah ilmu apa, tak ada ilmu pun, kalau Tuhan nak bagi jadi apa pun jadi juga. Tak pakai apa-apa ilmu pun. Kalau pakai apa-apa ilmu pun atas nama tu, kalau Allah izin, boleh berlaku. Mereka belajar apa yang memudaratkan, tidak yang berfaedah. Itu yang dipelajari. Jadi macam mana pula dah kalau malaikat ni tadi dia kata jangan kufur, lepas tu mereka belajar daripada dia yang mudarat. Jadi adakah dia ajar yang mudarat, yang berguna dia tak ajar? Kalau nak ajar macam mana? Kalau dalam sihir takkan ada yang berguna pula. Yang tak berguna sajalah yang adanya. Soalnya kenapa dia mengajar? Dalam Quran ini tu yang ada paling tinggi pun. Nak kata dia berzina, dia kena jatuh hati kepada seorang perempuan, dia bunuh, tak ada semua. Setakat ini paling tinggi ada dia mengajar orang ilmu sihir. Itu paling tinggi. Mereka sedar bahawa apa yang mereka buat itu ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada habuan, tidak ada apa-apa pun yang akan diperolehi mereka di akhirat nanti, sia-sia saja. Walabi sama syarau bihi anfusahum, itulah yang paling jelek yang mereka buat. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka sedar. Jadi ini ayatnya. Baik, sekarang ni tadi saya sudah bagi satu terjemahan. Terjemahan ini boleh mendedahkan orang yang tidak mahir, dia akan menganggap memang malaikat semua, harut marut itu. Tetapi kenapa dia datang ke bumi? Adakah semata-mata untuk mengajar ilmu sihir yang Allah tidak redha itu? Macam mana boleh pula berlaku begitu? Kalau Allah hantar malaikat ini untuk menghancurkan manusia yang derhaka, kita faham. Kalau malaikat itu datang ke bumi untuk membawa wahyu Allah kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, kita faham, kita terima, tak apa. Tapi ini macam mana malaikat ini datang ke dunia untuk membawa perpecahan, untuk mengajar benda kufur, walaupun dia kata jangan kufur. Untuk apa benda dilakukan oleh mereka? Dan kenapa Tuhan turunkan mereka begitu? Untuk apa? Untuk ujian. Okey, tak apa. Tapi terjemahan tadi betul juga. Bukan saya kata tak betul, cuma kena berhati-hati nak faham tu, baru jadi selamat. Kalau tidak boleh terdedah. Itulah yang jadi ahli-ahli tafsir tu bawa riwayat-riwayat Israiliyat tu, dia nak sesuaikan apa benda yang mereka ajar, apa yang mereka buat, dia kait tu jauh pergi. Padahal dalam Qurannya tak ada semua tu. Zuhrah apa tak ada semua. Yang adanya setakat ini. Kalau kita pakai setakat ini saja, okey lagi. Jadi asas kepada terjemahan tadi ialah dengan kita mengatakan, ini kita nak bincang dari sudut bahasa sedikit,
dengan kita mengatakan wa ma unzila 'alal malakaini, ini ma mausulah. Kalau dia belajar bahasa Arab, dia belajar nahwu tu, dia akan faham. InsyaAllah. Yang tidak belajar, susah sikit. Memang susah lah, bukan sikit lah, banyak. Susah banyak. Kalau yang belajar tu, dia akan faham, dia boleh tangkap. Ma ini ma mausulah, sama seperti ma sebelum itu. Cuba perhatikan, wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikut apa yang diajar oleh syaitan dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ini ma ini, waw ni ataf ke sana. Saya cakap bahasa nahwu Arab. Ini bercakap mengikut kaedah nahwu Arab. Wa ma, waw ini waw ataf. Ataf ke mana? Mana ma'tuf alihnya? Ma itu selepas wattaba'u. Seperti mana ma di situ selepas ittaba'u tu ma mausulah, maka di sini ma mausulah juga. Sebab ma'tuf dengan ma'tuf alih dia kena sama, benda tu sama. Kalau di sana mausulah, di sini mausulah juga. Bermakna yang mereka ikut itu, satu, apa yang diajar oleh syaitan. Yang kedua, yang mereka ikut itu apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang bernama Harut di Marut. Harut Marut. Di mana mereka berada? Di Babil. Begitu. Itu satu terjemahan. Terjemahan tadi berdasarkan ma ini ma mausulah dan waw itu ataf ke sana, ataf kepada ma tatlu syayatin. Okey, selesai. Satu. Yang kedua, ma ini, waw itu waw ataf juga, tetapi dia tidak ataf ke situ. Dia tidak ataf ke situ. Tetapi dia ataf kepada wa ma kafara Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Dan ma itu bukan ma mausulah, tetapi ma nafiyah, yang memberi makna tidak. Bukan memberi makna apa. Cara ini diterima oleh ahli-ahli tafsir besar seperti Imam Razi, Qurtubi dan lain-lain. Terima cara ini selamat katanya kalau kita pakai macam ni dari segi i'rabnya. Jadi kalau kita kata waw ini waw ataf kepada kesana, dan ma itu ma nafiyah, dia berkait dengan ma kafara Sulaiman. Ma kafara Sulaiman itu semua ahli tafsir terima ma itu ma nafiyah, dan Sulaiman tidak kafir. Itu makna tidak di situ. Sulaiman tidak kafir dan tidak juga diturunkan kepada dua malaikat. Tidak juga diturunkan kepada dua malaikat di Babil. Di Babil. Setakat itu ayat itu. Dia ada dalam tafsir, dia bincang bahawa dalam ayat ini ada takdim, ada takhir. Harut itu adalah tafsiran badal, dia kata. Dari segi i'rabnya, dia jadi badal kepada syayatin. Bukan dia ni badal kepada malaikat. Bukan badal kepada malaikat. Kalau kita kata dia badal kepada malaikat, makna Harut itu malaikat. Ini tidak. Dia jadi badal kepada syayatin, bermakna dia ni syaitan. Harut itu. Harut Marut itu sendiri syaitan. Walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Iaitu siapa? Harut Marut lah yang mengajar tu. Itu yang kafir. Di situ cuba kita perhatikan. Dari bila berubah i'rab, berbeza i'rab, dia makna pun jadi macam lain. Mengikut kebanyakan ahli tafsir, dia kata ini cara dia lebih selamat. Sebab tidak diturunkan. Ini bukan malaikat ini kepada malaikat. Sebab mereka dakwa ilmu sihir ini, ilmu jahat ini amanah Nabi Sulaiman, dan ini juga yang diajar oleh malaikat. Jadi Allah menafikan bukan diajarkan oleh Sulaiman dan bukan juga diajar oleh malaikat, tetapi diajar oleh ketua, kepala sihir, ilmu sihir
namanya Harut Marut di Babil. Mereka ini kafir, bukan Islam. Yang itulah yang sesuainya. Kalau Nabi Sulaiman nak kafir, nak ajar ilmu sihir tak sesuai. Malaikat nak kafir, nak mengajar ilmu sihir pun tak sesuai juga. Sebab itu Tuhan nafi. Ma tu nafi, tidak. Tetapi mereka mendakwa untuk melakukan, melariskan amalan mereka, untuk membenarkan, mentabrirkan amalan mereka yang jahat itu, supaya orang boleh terima. Jadi dia kaitkan dengan orang-orang yang baik-baik, dia kaitkan dengan malaikat, padahal mereka itu tak ada kena-mengenanya dengan ilmu ini, dengan ajaran seperti ini. Tapi supaya orang boleh terima, mudah orang terima, dia jual nama Nabi Sulaiman, dia jual nama malaikat. Padahal ini bukan malaikat pun, Harut Marut itu. Jadi kalau bukan malaikat, tak timbul lagi lah cerita-cerita tadi tu. Untuk apa cerita tadi? Yang malaikat minta kata dia lebih baik, lalu Allah uji dia jadi manusia, pilih di kalangan dia tu 2 orang, Harut Marut, pilih. Tak timbul dah soalan itu. Sebab ini tidak mentafsirkan itu, tak ada kena-mengenanya, tak boleh nak join. Yang tu cerita tu dengan ini. Sebab yang tu malaikat, yang ni Harut Marut ni bukan malaikat, syaitan. Itu bendanya. 2 tafsiran. Tafsiran yang ketiga, kalau kita pakai seperti yang tadi juga, ma ni ma mausulah. Ma mausulah macam tadi, dengan makna apa? Mereka ikut apa yang diajar oleh syaitan dan apa yang diturunkan kepada malaikat. 2 malaikat itu betul macam tu, tapi malaikat itu bukan malaikat sungguh, manusia. Cuma manusia yang baik sangat orang panggil malaikat. Namanya Harut Marut. Patutlah dia orang baik, dia orang beriman, dia kata jangan kufur. Patutlah. Sebab dia orang beriman, dia bukan kafir. Dia bukan kafir. Jadi apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, malaikat itu maksudnya manusia. Seperti mana syaitan yang tersebut sebelum itu, mereka mengikut apa yang diajarkan oleh syaitan. Tidak semesti syaitan jin tu. Syaitan tu manusia pun boleh. Dalam Quran sendiri pun ada sebut berapa banyak syaitan itu manusia. Manusia. Bahkan dalam di suratul Nas, minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi ada juga yang jahat-jahat tu orang panggil syaitan, yang baik-baik tu malaikat, padahal dia bukan malaikat. Kalau dia manusia pun tak ada perlunya kepada riwayat Israiliyat yang malaikat tu ditukarkan menjadi manusia, tak perlu. Jadi yang diturunkan kepada malaikat ni ilmu yang orang baik ni, 2 orang yang baik namanya Harut Marut ini dapat. Setiap ilmu yang dapat itu dikurniakan oleh Allah. Dia dapat, dia tahu ilmu itu, tapi dia sendiri tak pakai ilmu tu. Cuma dia bagi tahu, dia cerita rahsia ilmu ni apa. Kalau kamu nak tahu boleh. Tujuannya ialah untuk mendedahkan, membuka pekung ilmu itu. Itu tujuan. Sebab itu dia ajar, jangan buat benda yang tak baik. Tetapi pengikut-pengikut dia ni menyelewengkan ilmunya. Bila dia tahu, dia guna sendiri untuk benda-benda yang tak baik. Padahal asalnya, Tuhan asalnya tidak ajar. Dia kata bukan itu maksudnya. Bukan untuk itu dia ajar. Untuk nak bezakan antara sihir, misalnya dengan mukjizat. Sihir, tukang sihir dengan seorang Nabi, apa bezanya? Jadi dia boleh cerita. Sekali-sekali kita tengok, kita orang biasa ni, orang silap mata tu pun mungkin kita kata mukjizat. Sebab kita nampak betul-betul dia sembelih. Tadi kepala tu terpisah dengan tubuh. Mungkin orang yang tak faham dia kata mukjizat. Apa yang dilakukan oleh Nabi pun begitu juga. Mungkin dia kata begitu. Jadi Harut Marut yang merupakan orang soleh, orang baik ni, dia cuba mengajar kepada masyarakat supaya dapat membezakan antara ilmu yang hak dan ilmu yang batil. Itu asalnya. 2, 3 tafsiran. Tafsiran yang keempat, iaitu tafsiran Maulana Maududi dalam tafsir dia Tafhimul Quran. Baru ni saya sebut dah di bulan lepas.
di UM, saya sebut salah satu tafsiran dia kata ini sebenarnya memang malaikat betul, bukan manusia. Kita terima lah yang zahir tu, Harut Marut tu memang malaikat, tapi tak ada kaitannya dengan riwayat-riwayat Israiliyat tu dia telah melakukan begini-begini, berzina, minum arak, bunuh orang. Tak ada semua tu. Ceritanya bagi dia, di zaman Nabi Sulaiman ini, ilmu sihir ni berada di kemuncaknya. Dan kalau sesuatu kaum itu dia nak hancur, dia menuju ke arah kehancuran, bagi dia akan pilih ilmu-ilmu macam ni. Itu tanda sesuatu bangsa tu menuju kepada kehancuran, kejatuhan, bukan kemajuan, bukan nak naik tu. Dia kemuncak. Bani Israel, sejarah Bani Israel berada pada zaman Nabi Yusuf. Tu kemuncak. Nabi Musa tu dia ada rusak dah banyak dah, tapi dia boleh bertahan lagi. Zaman Nabi Sulaiman itu betul-betul zaman hujung dia. Dan manusia ni bila dia nak jatuh, sesuatu bangsa, sesuatu kaum, dia akan pilih amalan-amalan macam ni. Dia suka keajaiban. Dia suka benda-benda yang macam silap mata tu dia suka. Itulah dia anggap suatu kelebihan. Dah tak payah bersusah-susah nak cari duit sampai peluh-peluh, sampai ke malam tak berhenti bekerja. Tak perlu. Kita duduk di rumah saja, baca mentera, tiba-tiba ada di bawah sejadah. Tiba-tiba kita baca, orang yang ada duit sebanyak mana dalam bank, pergi ambil di bank, bagi hulu kepada kita. Mudah. Dia jadi menurut, ikut kita, macam kena pukau dia. Itu cara mudah. Itulah ilmu sihir. Tak payah kita belajar tinggi-tinggi, buat baik, apa nak dapat perempuan, kita tiup saja, dia jadi gila, teruk kita. Kan senang. Itulah ilmu sihir. Cara mudah. Tak payah jadi orang baik, tak payah jadi orang kaya, tak payah jadi orang yang lebih-lebih. Sebab nak dapat kelebihan itu susah kalau cara yang betul. Dia pilih cara yang tak betul. Macam mana? Baca beberapa mentera atau ayat Quran sekalipun dengan maksud yang jahat, cara yang tak betul, dia boleh pukau orang. Kalau nak suruh orang gila, jadi gila. Kalau orang tu jadi dia kata, bawalah mari duit, bagi duit, bagi sebanyak mana, satu beg bawa. Dia suka macam tu. Ini tanda bangsa yang nak hancur, nak jatuh. Jadi bila mereka ini suka sangat dengan benda-benda macam ni, banyak sangat berleluasa berlaku dalam masyarakat, maka sunnatullah, ini kalau mengikut tafsir Maududi, sunnatullah bila dia berada di kemuncak, dia bagi yang paling menarik kepada mereka. Yang paling menariknya apa? Ini seorang yang malaikat ni memang hebatlah, jadi semuanya apa-apa nak jadi. Tapi sebenarnya itu adalah saat terakhir dia untuk Allah musnahkan. Dia bawa dalam bentuk yang menarik. Bila menarik, orang pun pergilah ramai-ramai. Bila pergi, situlah saat kehancurannya. Maulana Maududi membandingkan dengan kisah kaum Lut. Kaum Lut kan dalam Quran disebutkan, di akhirnya bila mereka tu teruk sangat dalam amalan homoseks dia tu, suka kepada sama jenis. Bila sampai ke kemuncaknya, malaikat yang pergi nak menghancurkan mereka dalam rupa budak-budak lelaki yang cantik-cantik, tak ada janggut. Itulah mereka pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim tu. Jadi bila kaum Lut ni tengok, mengalir lah air mulut dia. Dia suka sangat lah. Ni lah yang kita cantik betul. Cantik betul. Mereka gila pergi nak tangkap. Sehingga Nabi Lut kata, minta maaf lah, janganlah, ini tetamu saya. Kalau kamu nak haula ibanati hunna atharu lakum, ini anak-anak perempuan aku, kalau kamu nak kahwin, aku bagi kepada kamu. Janganlah kamu ceroboh, kamu memalukan aku dengan buat benda-benda yang tak baik kepada tetamu aku. Oh tak nak juga. Kamu tahu apa yang kami nak sebenarnya. Kami tak mahu anak kamu tu sama dengan perempuan, kami tak mahu. Sampai begitu. Jadi dia Allah SWT buat mari macam tu. Jadi sehingga mereka tertarik, semua tertumpu pergi. Itulah saat kehancuran.
Dia buat contoh, kalau dalam sistem manusia ni, cawangan khas, SB, bila dia nak tangkap dadah ke apa-apa, dia menyamar betul-betul macam buat-buat dadah. Dan mungkin dia bawa, dia pergi ke satu tempat yang sangat banyak dadah. Sebenarnya dia nak tangkap situ, sampai ke kemuncak dia lah. Biasanya dapat sikit kan. Ini bawa pergi ke gedung dia. Bila bawa pergi ke situ, mereka tertarik lah, betul-betul terpukau betul. Dia ingat inilah raja dia nya. Inilah raja dia. Nak bagi yang tak pernah dia terfikir. Bila sampai ke situ, sebenarnya itu masa untuk menghancurkan mereka. Bukan bermakna malaikat itu redha, tidak. Dia macam-macam SB lah. Bukan dia suka dengan benda tu, tapi itu hanya umpan. Hanya umpan. Bila tengok, lepas tu hancur. Itu caranya. Jadi ini kita terima malaikat. Tapi mereka kata ini contoh bahawa mereka itu baik. Mereka kata jangan kufur. Sampai-sampai itu. Tapi manusia ni kadang-kadang bila dikata begitu, jangan. Tapi dia tu ada ilmu, dia semakin nak. Bila kata jangan, misal kita lah, bapa lah, kita isap rokok, tapi anak dia kata jangan isap rokok ni, tapi dia isap rokok. Dia tu berapa bungkus hari isap rokok, anak dia semakin lagi nak cuba. Sebab apa? Walaupun dia larang, dia buat tu. Sama juga di sini. Jadi sebenarnya nak suruh keinginan dia tu keluar betul-betul, habis, nyata betul-betul. Jadi itulah caranya. Sama ada kita pakai tafsiran mana sekalipun, dia tak ada kaitan dengan malaikat tu jadi manusia, tak ada. Malaikat dalam rupa manusia, ialah rupa manusia. Tapi nak kata dia kerana dia mencabar manusia, dia kata lebih baik, dakwa lebih baik daripada manusia. Lepas tu Tuhan kata kalau kamu jadi manusia mungkin kamu begitu juga. Itu semua tak ada tu. Sekadar tadi je, kalau ada pun sekadar tadi. Dan yalah, ikutlah yang mana-mana saja kita nak pilih, semuanya ada dipilih oleh ulama tadi. Tetapi kalau kita kata yang baik, dia tak ada maksud yang tidak baik. Itu sekadar nak mengajar perbezaan apa di antara seorang Nabi dengan tukang sihir. Nak mengajar, nak memperkenalkan, bagi tahu apa beza mukjizat dengan sihir. Sekadar tu saja. Bukanlah betul-betul nak hidup dengan itu, dengan amalan tu. Tidak. Ataupun kalau kita kata Harut Marut itu syaitan, mana tak baik. Kalau tak baik, adalah memang buat betul lah. Memang betul lah berlaku tu. Baik, kalau kita tengok di sini, yang menyokong pendapat golongan yang mengatakan ma itu ma nafiyah, dan Harut Marut itu termasuk dalam syaitan sungguh. Atau orang-orang jahat, bukan manusia yang baik. Kita daripada ayat-ayat tadi saja sudah cukup sebenarnya untuk menolak bahawa ini malaikat. Dan yang lebih tepatnya ma tu manafiyah, bukan ma mausulah. Sebabnya ilmu sihir ni asas dia ialah kekufuran. Macam mana kita nak kata kalau kita nak kaitkan dengan malaikat telah melakukan kekufuran, sedangkan malaikat itu utusan Allah. Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah pilih di kalangan malaikat-malaikat itu rasul-rasul. Dan di kalangan manusia pun ada juga rasul-rasul. Tiba-tiba rasul-rasul ini telah melakukan kekufuran, mana boleh? Sama ada ia manusia ataupun malaikat, tak mungkin. Sebab itu patutlah kalau kita kata wa ma unzila 'alal malaikaini, dan tidak diturunkan juga ilmu macam tu kepada malaikat, tak ada. Nabi Sulaiman pun tidak kufur, dan malaikat-malaikat pun tak ada terima ilmu macam ni, mengajar ilmu macam ni. Jadi tak sesuai kalau kita kata malaikat itu datang nak mengajar ilmu sihir. Tak sesuai. Sebab dalam itu sudah nafi dah. Yang keduanya, Allah SWT dengan jelas sebut walakin asyayatin kafaru, tetapi syaitan yang kafirnya itulah yang mengajar sihir. Setelah Allah SWT kata syaitan itulah yang kafir dan syaitan itulah yang mengajar sihir, kalau kita terima malaikat ni pun mengajar sihir juga, macam mana? Tidak kebercangga.
Sudah bercanggah tu. Jadi ayat tu sendiri menolak bahawa ini terlibat dengan malaikat, terlibat dengan Rasul, seperti Nabi Sulaiman itu dinafikan. Yang disabitkan, dikatakan mengajar ilmu sihir syaitan-syaitan dan kafir. Malaikat tu kafir ke? Nabi-Nabi tu kafir ke? Tidak. Dan kalau tidak, kenapa dia nak ajar ilmu macam ni? Sepatutnya dinafikanlah daripada mereka. Kemudian dalam ayat ini disebutkan mengajar sihir itu sendiri adalah suatu kekufuran. Macam mana malaikat nak melakukan kekufuran? Dan kalau kita mengambil kira riwayat Israiliyat itu, salah satu syarat yang diminta oleh Zuhrah, perempuan itu, iaitu dia melakukan syirik kepada Allah. Barulah dia nak tahu apa yang diminta oleh mereka tu. Ini tidak sesuai dengan malaikat. Tidak sesuai sama sekali dengan malaikat. Sebab malaikat itu makhluk yang suci. Tak mungkin mereka melakukan perbuatan seperti itu. Seterusnya yang kelima, kalau sesuatu perkara tu Allah SWT dah kata benda tu jelek, benda tu buruk, benda tu tidak ada bahagiannya di akhirat nanti, takkanlah malaikat nak terlibat, nak buat benda-benda macam tu. Kalau kita kata malaikat, ini tak masuk akal dari segi logiknya. Malaikat nak terlibat dengan benda-benda macam tu, benda yang buruk, benda yang keji. Sedangkan malaikat ni dia buat benda-benda yang baik-baik saja. Itulah dari segi akidah Islam pun begitu. Kalau kita terima riwayat itu, atau kalau kita terima ayat ini tanpa riwayat itu pun, tapi dengan anggapan memang malaikat ajar, dia akan jadi bercanggah dengan akidah Islam, bercanggah dengan Quran ini. Dia buat benda sia-sia. Yang keenamnya, kalau kita perhatikan ayat ini, dia menyebutkan ada perbezaan di antara ilmu Allah berupa wahyu kepada Nabi yang dibawa oleh malaikat dengan ilmu sihir yang diajarkan oleh syaitan-syaitan dan dibawa juga oleh syaitan-syaitan. Betul. Jadi takkan malaikat tu nak terlibat dengan apa yang syaitan itu buat. Syaitan bawa ilmu itu kepada manusia yang jahat. Malaikat bawa ilmu wahyu kepada nabi-nabi, orang baik-baik. Itu yang sesuai. Tak sesuai kita nak kata malaikat bawa ilmu yang salah ini kepada manusia pula. Tak sesuai. Jadi dua perkara itu dua perkara yang berlawanan. Dia nak ceritanya orang-orang Yahudi pada masa itu, dia meninggalkan kitab Allah, meninggalkan wahyu. Sebaliknya mereka bersungguh-sungguh mempelajari ilmu sihir yang langsung tidak ada hubungannya dengan ajaran nabi-nabi. Kemudian ilmu sihir, apa ajaran dia? Ya, dia ajarnya memperak-peranda kau, memecah belah kau, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ini bukan kerja malaikat, bukan sesuai dengan malaikat kerja ni. Sesuainya dengan syaitan. Sebab itu kita kata kalau ini ni syaitan, itu yang sesuai ilmu sihir. Dia nak cerita siapa yang sesuai? Yang sesuainya syaitan. Orang-orang yang baik tidak. Jadi macam mana kita nak libatkan malaikat pula dengan ilmu yang macam ni? Kemudian Allah SWT sebutkan ilmu ini tidak berguna, memudaratkan, tak ada faedahnya, tidak berguna. Tiba-tiba macam mana Allah SWT menurunkan malaikat bawa ilmu yang tidak berguna? Ini dari segi dirayahnya tak boleh terima, tak masuk akal benda macam ni. Sepatutnya kita tolak. Apalagi nak dikaitkan dengan riwayat Israiliyat, itu jauh satu perkara yang lain pula. Yang kesembilannya, Babylon. Sampai sekarang ni ada semua orang tahu. Kalau malaikat itu dalam keadaan kepalanya ke bawah, kaki ke atas, duduk di mana? Kenapa orang tak nampak? Kan dia sudah jadi manusia. Bila jadi manusia, nampaklah. Sehingga dia boleh berzina, boleh minum arak, boleh semua orang tahu. Jadi sekarang ni kenapa tak nampak? Orang pergi kata dah, tak ada pun dia. Duduk di mana? Dengan sebab itu, cerita ni sebenarnya tidak ada asasnya. Orang melancung ke mana-mana pergi, taman tergantung apa di Babylon, semua orang pergi.
Jadi duduk di mana? Di mana? Tak ada nampak pun. Kalau kita kata dia jadi malaikat, tidak jadi malaikat, dia sudah jadi manusia. Dan kalau kita kata jadi malaikat, dia jadi suci pula kah? Kalau jadi suci, macam mana Allah menghukum dia? Macam mana Allah menghukum dia? Boleh kau hukum macam tu? Dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu sifat manusia, bukan sifat malaikat, bukan rupa malaikat macam tu. Tiba-tiba orang tak nampak, tak ada siapa pun yang nampak. Inilah perkara-perkara yang tak masuk akal. Yang ke-10, kalau betul-betul ilmu itu Allah SWT bagi kepada malaikat, yang sepatutnya mereka ajar mula-mula sekali Nabi Sulaiman lah. Kalau di zaman tu Nabi Sulaiman lah. Kenapa dia boleh pergi ajar orang ramai, orang biasa? Dia meninggalkan Nabi Sulaiman. Sebab ilmu tu kalau daripada Allah, semestinya diberi kepada orang yang paling berhak. Yang paling berhak ialah Nabi Sulaiman. Kenapa mereka tak ajar kepada Nabi Sulaiman? Itu persoalannya. Dia pergi ajar orang-orang yang jahat-jahat ni. Jadi seseolahnya nak mengumumkan, biar berleluasa kejahatan itu di kalangan manusia. Inikah kerja malaikat? Sama sekali bukan begitu kerja mereka. Itu adalah kerja syaitan. Itu kalau kita tengok dari sudut ayat tu sendiri. Ayat tu sendiri menolak semua tadi, menolak bahawa ini malaikat yang mengajar sihir. Tidak. Dan Harut Marut itu malaikat. Tidak. Kalau kita terima pun kena berhati-hatilah macam tadi lah. Kena berhati-hati. Kena ada takwilan juga. Maksudnya begini, maksudnya begini. Tetapi nak dikaitkan dengan riwayat Israiliyat tu sama sekali tak boleh. Sama sekali tak boleh. Ikutlah tafsiran mana pun. Sama sekali tak boleh. Kalau kita tengok dari sudut lain pula, dari sudut sifat malaikat, berdasarkan dalil-dalil luaran, bukan berdasarkan ayat tadi, nak tengok sudut lain, maka banyak juga. Ada 10 kita boleh sebut, iaitu antaranya sifat malaikat yang digambarkan di dalam Al-Quran, iaitu ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Tidak kami turunkan malaikat melainkan dengan membawa kebenaran. Baik, sihir itu kebenaran kah? Kebaikan kah? Tuhan menafikan. Kalau kami turunkan malaikat, tak ada lain, mesti dia bawa kebaikan, mesti dia bawa kebenaran. Tiba-tiba di sini malaikat itu membawa keburukan. Jadi ini menolak tafsiran yang mengatakan malaikat. Lebih kuat yang mengatakan ini tidak malaikat. Lebih kuat itu. Sebab apa? Kalau kita kata malaikat, artinya Allah mengutuskan malaikat bawa kebatilan. Takkan macam tu. Yang kedua, kalau kita terima lah ini cerita ni sahih, dan ayat tadi wattaba'u ma tatlu syayatin itu berkenaan dengan malaikat, diturunkan kepada malaikat. Kalau kita terima syariat ini, cerita tu, bermakna kita kena terima sihir itu baru ada pada masa tu. Ilmu sihir baru diajar. Sedangkan ilmu sihir ni ada sebelum pada tu lagi. Bukan baru ada, bukan baru diperkenalkan. Lama dah ilmu sihir ada. Bahkan di zaman Nabi Musa tu hebat-hebat dah ilmu sihir. Zaman Nabi Musa lama sebelum Sulaiman lagi, sebelum Nabi Sulaiman lagi. Berdasarkan ayat Quran sendiri, dia sebut Nabi Musa dulu, lepas tu baru Sulaiman. Kalau kita terima ni, sesoalnya zaman Nabi Sulaiman baru ada. Misalnya dalam Quran, waqala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Jadi itu zaman Nabi Musa lagi ada sihir. Kemudian kalau kita terima itu, bermakna malaikat ini, apalagi kalau kita terima riwayat tadi, riwayat Israiliyat, malaikat melakukan dosa. Sedangkan dalam Quran disebut la ya'sud Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak boleh terima. Malaikat tidak melakukan dosa. Dan mengajar ilmu sihir itu berdosa ke tidak? Kalau berdosa, macam mana mereka boleh lakukan? Kalau ada juga dia kata itu orang lain, bukan malaikat lah. Malaikat tidak melakukan maksiat. Apa yang mereka buat hanya
yang diperintah oleh Allah. Wahum bi amrihi ya'malun. Mereka hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Baik. Lepas itu, berdasarkan satu hadis Aisyah, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat dijadikan daripada nur. Khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat dijadikan daripada nur, jin dijadikan daripada api, dan Adam dijadikan seperti yang telah diceritakan kepada kamu. Yang ini daripada tanah lah. Dalam Quran sebut Adam dijadikan daripada tanah. Itu kejadiannya. Bila kejadian malaikat ni kita terima, tak sama seperti kejadian jin. Asal kejadian dia tak sama dengan kejadian manusia. Kenapa pula kita nak kaitkan dia tu dengan kerja-kerja manusia? Apalagi dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nak kata dia berzina lah, dia begini-begini, jauh sekali tu. Bukan kejadiannya begitu. Asal lagi tak sesuai, kita nak kaitkan benda-benda tu. Kalau manusia, patutlah. Ni dia tidak manusia. Kalau kita kata itu ada hadis, masalahnya bukan hadis. Bukan hadis. Kalau mungkin ada sanad-sanad yang dikatakan dhaif. Dhaif ni mana boleh pakai? Tak boleh, sebab ini akidah. Dan riwayat itu ada perawi-perawi yang dikatakan pandai menyusun sanad, walaupun isi dia tu karut, tapi dia bawa sanad yang sahih. Boleh mengelirukan. Orang-orang yang macam tu ada. Kalau kita terima sahih sekalipun, itu hadis ahad, tak boleh nak lawan Quran. Sementara lah kita kata memang ini tak sahih, tak boleh kita buat pegangan. Kemudian benda ni dilakukan di mana? Mengajar sihir apa ni? Di Babil. Seseorangnya malaikat itu digambarkan tempat tinggalnya di bumi. Sedangkan tempat tinggal malaikat yang sebenarnya bukan di bumi, di langit. Itu berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan Quran. Dia kalau ada di bumi pun sementara, dia mari sekejap-sekejap. Ada tugas dia, ada kerja dia, bukan tempat tinggalnya di bumi. Ni dalam ayat tadi dia kata Bibabilah, di Babil. Duduknya di Babil, di Iraq tu. Kalau manusia bolehlah kita kata duduk di sini Pangi. Duduk di sini bolehlah manusia. Memang tempat dia di bumi. Kalau dia pergi ke lain pun sekejap-sekejap gitu je. Dia tak boleh pergi lama. Dia kena balik sini juga, sebab sini tempat dia. Sama juga malaikat, tempat dia di langit. Sebab itulah dalam Quran sebut, "Lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Jadi kami akan turun ke malaikat. Kalaulah di bumi ni malaikat-malaikatlah yang berjalan, penduduk bumi ni malaikat, nescaya kami akan turunkan malaikat sebagai rasul dari langit. Maknanya tempatnya di langit. Itu tempat, bukan di bumi. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang lain menunjukkan ke tempat tinggal malaikat itu asalnya di langit. Dia datang ke bumi untuk sesuatu kerja sahaja. Jadi kalau kita kata riwayat tadi pun, dia bukan penduduk bumi, penduduk langit, tapi oleh kerana nak diuji oleh Allah di bumi, sebab itu dibawa ke bumi. Tak bolehlah masalahnya riwayat itu tidak sahih. Kalau sahih bolehlah kita pertimbangkan. Ini tak boleh kita pertimbangkan. Yang keenamnya, siapa tahu yang mari itu malaikat? Siapa tahu? Kalau syaitan sekalipun dia berupa malaikat, kemudian didakwa saya malaikat, siapa nak tahu? Tak tahu. Sebab dia sudah jadi manusia, rupa manusia. Siapa nak tahu? Takut syaitan nak menyesatkan manusia, dia mendakwa malaikat. Sebenarnya dia tidak malaikat. Boleh berlaku. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan syaitan dia tak boleh mendakwa malaikat. Kalau dia dakwa malaikat, dia hangus misalnya, dia terbakar, dia musnah. Tak ada. Jadi di sini pun sama. Kalau ada orang yang nak menipu, dia kata dia orang baik, sebenarnya dia orang jahat. Boleh berlaku. Sebab kalau orang baik, takkan dia nak ajar ilmu-ilmu yang tak baik macam tu. Sebab dia berupa manusia. Bila berupa manusia,
cuba kita tengok, Nabi-Nabi pun tak kenal di peringkat awal. Berapa banyak dalam Quran sebut. Kemudian baru dia tahu ini malaikat. Apatah lagi orang biasa dia nak tahu macam mana. Ini cukup mengelirukan dan kita tak boleh buat pegangan benda macam ni. Jadi macam mana orang tahu yang bernama Harut dan Marut itu malaikat? Dia kenal macam mana ini malaikat? Sebab boleh jadi untuk menipu orang ramai ni, syaitan pun boleh berupa. Kemudian dia ajar ajaran syaitan. Kalau kita nak kira, malaikat tak akan ajar ilmu syaitan. Sebab itu yang sesuainya Harut Marut itu bukan malaikat, tetapi syaitan. Tetapi kita kena i'rab macam tadilah, macam saya sebut tadi, Harut wa Marut jadi badal kepada asyayatin, walakin asyayatin kafaru. Syayatin itu. Jadi Harut Marut ini Haruta wa Marut, sebab itu dia nasab. Sebab walakin asyayatin mubdal minhu, dia tu dia nak mansub juga. Boleh, tidak salah dari segitu. Ada jalannya. Sebab itulah ulama-ulama kata begitu. Kemudian yang ke-8, malaikat itu maksum, terpelihara daripada dosa. Dalam Quran disebutkan bal ibadum mukramun. Malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Takkan mulia buat benda dosa, buat benda jahat, takkan mulia. Kerjanya tak ada lain, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bertasbih siang dan malam, dan mereka tidak penat-penat. Itulah kalau nak kata makanan dia, itulah makanan dia. Dia hidup dengan itu. Tiba-tiba macam mana dia boleh keluar daripada keadaan dia asal tu jadi manusia dan buat jahat? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kejadian dia tu memang hidup dia tu baik, zikir, tasbih, tahmid, itu je kerja dia, tak ada lain. Macam mana dia boleh tinggal? Macam kita kata kita tinggal sekejap, tak boleh, tak bernafas, kita masuk dalam air, hidup dalam air sekejap jadi ikan, mana boleh? Kejadian kita bukan begitu. Walaupun sekejap, bukan caranya. Kita hidup dengan oksigen, tiba-tiba nak masuk dalam air, jadi macam ikan, mana boleh? Malaikat itu pun dia akan, kalau kita nak bandingkan dengan manusia lah, macam sesak nafas. Kalau dia jadi macam manusia, kita tak boleh hidup macam tu. Dia hidup dengan zikir. Tiba-tiba macam mana dia boleh tinggal zikir, boleh tinggal tasbih, dan duduk rata pergi ajar ilmu sihir. Kemudian kalau kita mengambil kira riwayat tadi, berzina dan sebagainya, di bumi ini macam mana dia boleh sekian lama? Tak mungkin itu. Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Malaikat yang ada di sisi Tuhan itu bertasbih kepadanya siang malam, mereka tak jemu-jemu. Itu je kerja dia. Macam mana dia boleh tinggal sifat asal dia tu? Wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnul musabbihun. Itu kerja malaikat, bersaf-saf menghadap Tuhan. Mereka bertasbih kepada Tuhan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan. Mereka min fawqihim, dari atas mereka takut. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka buat apa yang diperintahkan. Takut. Macam mana dia boleh buat maksiat, dia boleh hajar benda-benda yang salah, tak takut pada Tuhan pula? Ini kan pecanggah banyak sangat tu, dengan Quran, dengan logiknya tak masuk akal. Kita nak kata benda ni dilakukan oleh malaikat. Bahkan malaikat ini tidak suka kepada perkara dosa. Mereka tidak reda, tak berkenan kepada fitnah dan kerosakan berlaku, tak suka. Sebab itu mereka tanya, kenapa nak buat manusia yang menumpahkan darah? Memang mereka tak suka. Macam mana dia sendiri nak melakukan benda tu? Kemudian malaikat kerjanya membawa risalah daripada Allah kepada Nabi-Nabi. Tiba-tiba malaikat ini mari kepada manusia biasa pula. Itu bukan kerja dia tu, bukan kerja dia mari nak ajar orang biasa. Dia mari ajar Nabi-Nabi. Itu kerja dia nya, bertemu dengan orang-orang yang suci, yang lebih. Itulah
beberapa perkara kalau kita nak kira sebagai alasan dari sudut dirayatnya, melihat kepada Quran, melihat kepada hadis-hadis yang lain, nampak sangat percanggahannya riwayat tadi dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi kita tak boleh terimalah sama sekali cerita-cerita seumpama itu. Jadi kita pun tak apa, tadi pasal lewat sikit, kita sudah lewat sikit lah. Jadi rasanya setakat itulah dulu. Ya, itu lah ini. Adakah yang dalam hadis disebutkan apa tu, terkena ain itu dipanggil, boleh dikira sebagai sihir, sakit terkena ain mata? Itu terbagi kepada dua. Satu boleh jadi sihir, satu lagi dia panggil gangguan makhluk halus. Itu sebenarnya ain. Setengah orang dia terjemah mata macam mana tak. Kalau saya selalu terjemah gangguan makhluk halus. Itu memang wujud, memang ada, tak boleh nafi. Bukan disebabkan pandangan mata. Biasa juga dia nak mengganggu tu melalui pandangan mata. Orang tu ada ilmu sendirilah, dia tengok. Jadi kita terpukau. Jadi dia pakar tu syaitan guna, dia bagi kuat, jadi ada kuasa mata dia. Setengah-setengah kan dia tak ada pun, dia tak belajar ilmu apa-apa, tapi syaitan tumpah. Syaitan jadikan pandangan dia tu sebagai alat. Ada juga. Ini berlaku kepada sahabat-sahabat sendiri. Dia tak ada mengamal apa-apa pun. Tapi dia ada sebut tu. Nabi tak suka sebut tu. Kalau sebut cantik sangat ke, tak pernah saya tengok macam ni. Rebah sahabat. Dalam Muwatta Imam Malik apa ada sebut. Padahal dia sahabat juga itu. Akhir sekali Nabi suruh dia mandi. Kemudian ambil air tu, tuangkan kepada pesakit tu, dia jadi sembuh. Ada. Sebenarnya hakikatnya gangguan makhluk halus. Cuma dia melalui mata, boleh jadi melalui percakapan, boleh jadi melalui macam-macam lah. Tapi biasanya melalui mata. Sebab mata ni memang kuat kuasa dia. Terutamanya orang yang ada ilmu-ilmu tadi, dia boleh menguasai seseorang dengan mata dia. Itulah sebab tu sebut mata. Macam bahasa Arab ain, salah satu makna dianya pengintip, spy. Kita panggil mata-mata gelap. Sebab apa dia guna mata? Dia banyak guna mata. Sebab itu bahasa Arab dia panggil ain, untuk spy itu. Ini pun untuk memudaratkan seseorang, mempengaruhi seseorang, dia guna mata dia. Biasa dalam ilmu sihir ni ada macam tu. Tapi tidak mesti sihir, tak mesti. Ya. Ada lagi yang lain, insya-Allah. Gitulah. Tak ada apa dah. Kalau tak ada, kita setakat itulah. Dan nanti ada pula kan, insya-Allah. Wallahu a'lam.